السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ya Allah, akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini sekali lagi kita bersama-sama dalam majlis bacaan kitab Sahih Muslim. Hari ini kita masih lagi dalam kitabul haid, dalam bab membasuh wajah. Babu ghasl wajhi wal yadaini idza istayqadha minan naumi. Babu ghasl wajhi, bab membasuh wajah dan kedua tangan apabila bangun daripada tidur. Maksudnya, kalau kita bangun daripada tidur, adakah kita ni disunahkan untuk basuh muka dan basuh tangan? Dan apakah membasuh muka dan basuh tangan ni, adakah dia wuduk ataupun bukan wuduk? Maka ini persoalan yang kita timbulkan sebab datangnya hadis yang sahih daripada Nabi SAW bahawa Nabi bangun tidur dan kemudian Nabi basuh muka dan basuh tangan. Jadi persoalannya, apakah sunnahnya di sebalik amalan ini? Adakah Nabi buat tu sekali saja nak basuh muka dan basuh tangan? Ataupun Nabi basuh muka basuh tangan tu maksudnya dia adalah wuduk? Ataupun Nabi basuh muka basuh tangan adalah untuk menyegarkan badannya atau seumpama dengannya? Maka inilah perbincangan dalam hadis ini. Wa bisanadil muttasili ila al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushayri rahimahullahu taala, dengan sanad yang bersambung kepada Imam Muslim rahimahullahu taala. Qala haddatsana Abi Bakr bin Abi Shaybah wa Abu Quraib qala haddatsana Waki' an Sufyan an Salamah bin Kuhail an Quraib an Ibn Abbas أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل وقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. Kepada Abu Bakar bin Abi Shaybah dan Abu Quraib telah memberitahukan kepada kami, akhbarana, haddathana, qala haddathana Waki'. Abu Quraib, mereka berdua telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, haddatsana, telah menghadiskan kepada kami. Kalau saya jadi penterjemah, saya tak akan tulis memberitahukan, telah menghadiskan kepada kami. Supaya apa? Supaya pembaca yang baca terjemahan ni dia tahu maksudnya menghadiskan kepada kami, maksudnya pakai haddatsana. Telah mengkhabarkan kepada kami, maksudnya akhbarana. Okey. Sami'tu, aku telah mendengar. An, daripada. Kalau kita boleh cuba lepas ni, mungkin orang yang melakukan projek-projek penterjemahan hadis lepas ni, cadangan anda sini ialah kita kekalkan sebahagian lafaz supaya orang yang dengar tu tahu, oh ni haddatsana. Macam memberitahukan kepada kami ni, beritahu ni apa dia, amba'ana, pemberitahu. Kan, jadi kita boleh pakai lepas ni, telah menghadiskan, haddatsana, telah mengkhabarkan, maksudnya akhbarana. Kalau amba'ana, boleh kita pakai telah menabakkan kepada kami. Mungkin kita boleh menghadiskan bahasa Melayu. Wallahu alam. Macam kita dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa teknologi, kan kadang-kadang kita kata download, kadang-kadang kita kata perkataan-perkataan yang ialah bahasa-bahasa teknologi yang kemudian dimasukkan dalam bahasa Melayu, kemudian diresap dan kita tak pakai bahasa Melayu yang asli. Okay. Mengedit contohnya, kan sekarang bahasa Melayu dah ada mengedit. Edit tu bahasa Inggeris kan, mengedit bahasa teknologi asal, edit. Okey, kemudian kita telah mengedit. Jadi kita boleh juga pakai lepas ni, insya-Allah
menghadiskan kepada kami. Jadi bila kita pakai perkataan menghadiskan kepada kami, boleh masuk dalam kamus dewan, maksudnya menyampaikan hadis secara tahdis, secara direct, guru baca. Itu mungkin kita boleh buat lepas ni. Kalau saya kata Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Quraib telah beritahukan kepada kami, telah menghadiskan kepada kami, hadatsana. Mereka berdua berkata, Waqi' telah menghadiskan kepada kami daripada Sufyan, daripada Sufyan, daripada Salamah bin Kuhail, dari Quraib, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, anna Nabi sallam, bahawa qama min al-laili, satu hari bangun. Jadi menunjukkan bahawa dalam bahasa Arab itu anna qama, bahawa Nabi telah bangun malam. Kat sini menunjukkan bahawa dia bukan perbuatan yang selalu lah. Bukan perbuatan yang selalu. Kalau selalu kita akan pakai kana. Tapi ini kita kata dia pakai anna. Nabi SAW qama, telah bangun pada satu malam. Maksudnya kejadian ini bukan kejadian yang berulang. Pada satu ketika bangun malam, qama minal laili faqada hajatahu. Rupanya Nabi bukan bangun malam tu untuk solat. Nabi bangun untuk buang air kecil. Itu menunjukkan Nabi ni manusia biasa juga. Kadang-kadang nak bangun untuk kencing pada waktu malam. Okey, nak bangun untuk kencing pada waktu malam. Jadi kadang-kadang bila kita dengar kisah-kisah pelik kan, ada imam 40 tahun tak tidur malam langsung, tak batal wuduk daripada isyak sampai subuh. Jadi kita nampak macam, yalah, mungkin boleh berlaku, wallahu ta'ala alam, tapi suspicious dah. Kita meragui kesahihannya. Kadang-kadang lebih dari Nabi SAW pula bila cerita Tok Guru dia, kelebihan Tok Guru dia. Allah musta'an. Lalu Nabi SAW, lalu baginda, kalau terjemah ni lebih tepat, kita pakai perkataan baginda lah dalam bahasa Melayu kita. Lalu baginda Rasulullah SAW membasuh wajah dan kedua tangannya, kemudian Nabi kembali tidur. Seperti biasa kalau kita baca hadis ni, kita tengok dulu dia punya perawi, Abu Bakar bin Abi Syaibah, ma'ruf Tabaqah al-Ashirah, dan juga Abu Quraib, iaitu Abu Quraib Muhammad bin Ala Abu Quraib yang kita sebut sebelum ni, bahawa antara 9 perawi hadis yang semua kutubus sittah meriwayatkan daripadanya. Ada Abu Bakar bin Abi Syaibah, Bukhari tak riwayatkan daripadanya. Telah beritahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Waqi' bin Al-Jarrah, Waqi' bin Al-Jarrah Ar-Ru'asi, Abu Sufyan, telah beritahukan kepada kami, Waqi' tabaqah yang ke-7 daripada kami, Sufyan tabaqah yang ke-6 daripada Salamah bin Kuhail, Sufyan bin Sa'id Al-Thawri rahimahullahu ta'ala, dari Salamah bin Kuhail, Sufyan tabi'in, Salamah bin Kuhail tabi'in sederhana, dan Quraib tabi'in pertengahan juga. Salamah bin Kuhail tabi'in kecil daripada Quraib tabi'in biasa. Salamah bin Kuhail tabi'in biasa, maksudnya dia kan ada 5 tabaqat tabi'in tu. Jadi dia yang keempat. Daripada Quraib, tabaqah yang ketiga, dari Ibnu Abbas, sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang kita tak pernah dengar sebelum ni, Salamah bin Kuhail. Dekat sini dia kata Salamah bin Kuhail, dia kata bin Husain Al-Khadrami Al-Tan'i, Abu Yahya Al-Kufi, thiqah, tabaqah yang keempat. Tabaqah yang keempat yang kita sebut tadi lah. Dia ni pernah jumpa Abdullah bin Umar wa Zaid bin Arqam, tapi tak riwayatkan daripada mereka. Yang diriwayatkan daripada Abu Juhaifah, Jundub bin Abdullah, okey, ataupun dia panggil Jundub Al-Khair, wa ibnu Abi Afa, iaitu Abdullah bin Abi Aufa, Abu Tufail, Abu Tufail tu sahabat Nabi yang antara last meninggal. Zaid bin Wahab bin Usaid bin Ghaflah, wa Ibrahim At-Taimi, yang tabi'in. Ibrahim At-Taimi, dan juga Quraib inilah, Quraib maula Ibn Abbas, Mujahid, Muslim, Al-Buqtin, Abi Salamah bin Abdurrahman, iaitu bin Abdurrahman bin Auf. Dia pernah belajar daripada Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau kita baca biografi ulama hadis, kita tengok banyaknya diriwayatkan daripada tabi'in yang senior. Maksudnya dia tabi'in yang ke belakang sikit lah maksudnya. Kalau kita tengok kebanyakannya riwayatnya daripada tabi'in yang besar-besar, yang tua-tua. Sini Abu Bakar As-Siddiq contohnya. Kan?
Diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab, daripada Uthman bin Affan. Maksudnya sahabat-sahabat yang awal-awal tahun Khulafa Ar-Rasyidin tu, dia diriwayatkan hadis daripada mereka. Maksudnya itu tabi'in yang kibar lah tu. Itu tabi'in kibar lah. Okey. Itu macam Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah, Al-Hasan Al-Basri. Ini semua tabi'in yang kibar-kibar tabi'in ya. Contohnya Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Jubair. Humran Maula Uthman bin Affan. Ini semua yang sini-sini yang ngaji. Dan sebahagian lagi nak tahu dia tabi'in besar, dia mukhadram lah. Mukhadram juga antara tabi'in yang besar. Di Salama bin Kuhail kalau kita tengok tadi, dia belajar dengan siapa? Dia belajar daripada semua sahabat-sahabat yang kecil. Allah bin Abi Aufa, Ibn Abi Aufa, Abi Tufail. Maka dia tabi'in yang sederhana ataupun yang kecil. Kalau dia jumpa sahabat saja tapi tak riwayat daripada sahabat langsung. Dia nampak sahabat, dia tengok sahabat, tapi kebanyakan riwayat dia bukan daripada sahabat, daripada tabi'in yang senior. Nampak sahabat lah, maka ini tabi'in yang kecil, sigar tabi'in. Jadi macam ni, yang first tabi'in yang ada 5 level kan. Level kedua, 3, 4, 5, 6. Okey. Jadi bila level yang kedua tu, yang ni yang kebanyakan riwayat daripada sahabat. Sahabat yang kibar-kibar. Yang ni kebanyakannya daripada sahabat tapi bukan kibar awal-awal tu, bukannya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Yang pertengahan ni dah campur. Tengah-tengah. Yang keempat, banyaknya tabi'in, sikitnya sahabat. Yang last ni nampak sahabat tapi mungkin 1-2 je hadis daripada sahabat, kebanyakannya daripada tabi'in yang lain, tabi'in yang senior. Maka dia dapat gelaran tabi'in tak dapat. Sebab apa? Sebab jumpa sahabat, sebab tengok sahabat. Jadi sempatlah, tapi mengaji mungkin satu hadis dia daripada sahabat yang sahih, Abu Tufail ke contohnya, Al-Bara' bin Azib ke contohnya, atau seumpama dengannya. Barakallahu fiik. Dah. Naam. Dan telah diriwayatkan hadis daripada Salamah bin Kuhail ni, iaitu siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Nampak, masya-Allah. Dan diriwayatkan sini bapa Sufyan, Sa'id bin Masruq. Okey, daripada A'mash, Sulaiman bin Mihran, daripada Syu'bah bin Hajjaj Abu Bistam. Masya-Allah. Syu'bah bin Hajjaj tabi'in. Al-Hasan wa Ali wa Salih ibn Salih Al-Hayy. Naam. Zaid bin Abi Unaisah, Ismail bin Abi Khalid, atau ma'rufnya Ismail bin Ulayyah tu. Wa Mansur bin Mu'tamir dan Hamad bin Salamah wa Jama'ah. Masya-Allah. Kata Imam Ahmad ni puji siapa? Quraib ni. Atau Salamah bin Kuhail, Salamah bin Kuhail. Dia kata Salamah bin Kuhail mutqinul hadis. Salamah bin Kuhail mutqin. Mutqin ni maksudnya tak silap lah. Kalau dia baca tak silap. Macam kita kata kita nak penghafal Quran yang mutqin. Kita zaman sekarang ramai kata dah khatam lah, dah 30 juz dah. Baca surah sekian tak boleh. Kena murajaah dululah. Maksudnya dia belum mutqin lah. Kalau mutqin ni maksudnya bila saja kita minta dia akan dapat. Wa Qais bin Muslim mutqin lil hadis. Ma nubali idza ahada anhuma hadithahuma. Naam. Imam Ahmad kata kami dia ni mutqin hadis. Kami kalau dengar hadis riwayat daripada dia, kami memang no problem lah. Okey. Kata Ishaq bin Mansur daripada Ibnu Ma'in, itu Yahya bin Ma'in. Ini ulama hadis yang ulama jarh wa ta'dil yang hebat. Yahya bin Ma'in, Yahya bin Ma'in ni kerja dia adalah untuk mencari perawi hadis dan memeriksanya. Allahu Akbar. Yang saya pernah cerita kat sini dahulu dalam kelas ni. Yahya bin Ma'in ni asalnya anak orang kaya. Dia riwayat dia mewarisi harta daripada ayahnya 1 juta dirham. Dia mati dalam keadaan tak ada kasut. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab dia musafir, dia kaji setiap orang perawi hadis tu, dia cek betul ke tak betul. Faham?
Jadi sebenarnya kerja memerhatikan perawi hadis ni memang ada kerja dari dulu. Jadi macam tu juga zaman sekarang, mungkin ada orang yang Allah Ta'ala telah bagi dia kekuatan untuk ada ketajaman dalam memeriksa, melihat kepada manhaj dan juga akidah. Itu orang ni, orang ni ada masalah. Dia ni bagus tapi dia ni ada masalah dalam bab qada dan qadar. Dia ni bagus tapi dia ada masalah, dia ni ingatan dia lemah. Dia ni bagus tapi dia ni ada masalah, dia ni terpengaruh dengan fikiran khawarij. Okay. Kemudian nak nilai dia, nak ambil dia ke, nak tolak dia ke, itu berdasarkan bagaimana dahsyat dia, teruknya dia punya kesilapan tu tadi lah. Macam ilmu hadis ni, ahli hadis ni adil. Lepas tu kita ni tak letakkan jarh wa ta'dil ni pada semua orang. Kalau kita baca kitab ilmu hadis, kita bukan semua orang, hatta penjaga kedai pun kita nak jarh wa ta'dil dia, tidak. Jarh wa ta'dil ni adalah pada orang yang diperlukan. Tempat orang mengaji, orang ni ambil hadis daripada, ambil ucapan dia, jadikan dia rujukan. Maka kita perhatikan dia. Macam mana manhaj dia, macam mana akidah dia, macam mana dia punya tindakan dia. Okay. Jadi kita ahli sunnah ni dia sederhana antara dua, antara nak menjaga agama, yang kedua antara menjaga hak seorang itu sebagai muslim. Jangan jarah terlebih. Jangan jarah maksudnya apa? Mengkritik seorang perawi itu lebih daripada hadnya. Sebab itulah ulama dahulu, kalau kita baca kitab jarh wa ta'dil, mana ada panjang-panjang, tak cerita benda mengipik. Jadi cerita bab yang diperlukan sahaja. Dia ni manhajnya dalam bab qada dan qadar rosak. Dia ni tak thiqah. Dia ni kadzab. Dia ni masruq. Dia ni sariqul hadis. Dia ni layyinul hadis. Dia ni sekian dan sekian. Okey. Berkata Al-Ijli, Kufiyun tabi'iyun thiqatun sabtun fil hadis. Jadi ni seorang ulama Kufah, tabi'i, thiqah, sabtun fil hadis. Masya Allah. Tapi nampak tak adil. Kata, wa kana fihi tashayyu'un qalilun. Paling dia ada sikit tashayyuk. Dia ni cenderung sikit kepada tashayyuk. Tashayyuk pada zaman awal iaitu dia lebih kepada Ali dan mula mengkritik orang yang tak setuju dengan Ali. Ada tashayyuk qalil. Bukan tashayyuk jadi Syiah, bukan. Kecenderungan dia kepada Ali itu lebih. Tashayyuk qalil. Macam tu juga zaman sekarang kita boleh, dia ni bagus kalau mengajar akidah salaf, kalau fiqh akidah salaf, tapi dia ni kecenderungannya kepada parti UMNO contohnya, atau parti PH tu lebih sikit. Contohnya. Dia cakap macam tu. Jadi bagus, tapi dia ada kecenderungan kepada memuji tokoh-tokoh ikhwan muslimin. Contohnya. Tasyi'un qalil. Bukannya dia tu Syi'i, lain. Syi'iyun itu lain. Itu memang ada perawi-perawi hadis yang Syi'i mukhtariq, yang memang berbahaya betul untuk Islam. Naam. Wa huwa min thiqatul kufiyyin. Jadi Salamah bin Kuhail ni antara ulama Kufi yang thiqah, yang thiqah. Ibn Sa'ad kata kana thiqatun kathirul hadis. Kata Abu Zur'ah, thiqatun ma'munun zaki. Thiqah, ma'mun, dipercayai, zaki, bijak. Kata Abu Hatim, thiqatun mutqin. Kata Abdurrahman bin Mahdi, di Kufah ini tidak ada orang yang paling kuat hafazan dia, paling sabit, paling tetap riwayatnya daripada 4 orang. Tak ada orang lebih daripada 4 orang. Mansur bin Mu'tamir, Salamah bin Kuhail yang kita baca sekarang ini, Amr bin Murrah, dan Abi Husain. Masya Allah. Cuma saja Imam Ali Al-Bani ni, Ali Al-Madini dalam kitabul Ilal kata lam yalqa Salamah ahadan minas sahabah. Salamah ni tak jumpa, Salamah tak jumpa sahabat kecuali Jundub wa Aba Juhaifah. Wallahu a'lam. Dan kata Salamah, aku pernah dengar Jundub berkata, aku mendengar salah seorang berkata sekian-sekian dalam hadis Nabi SAW. Dan dalam Bukhari juga ada jalan Salamah. Okey. Wallahu ta'ala alam.
Bissawab. Dia meninggal tahun 123 Hijriyah. Masya Allah. Salamah bin Kuhail. Mungkin kita boleh cari kisah-kisah ni. Salamah bin Kuhail. Dari Quraib Maula Ibnu Abbas, itu bekas hamba Ibnu Abbas, bahawasanya Rasulullah. Jadi sanad ni apa dia min Lataif? Hadis ni sudasiyat antara Imam Muslim dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 orang. Dia panggil sudasi. Sanad sudasiyat. Satu yang mana satu? Yang ni pertama Ini satu. Dia kata Waqi' 2. Daripada Sufyan Ats-Tsauri 3. Salamah bin Kuhail 4. Daripada Quraib 5. Daripada Ibn Abbas 6. Okey. Abu Bakar bin Syabah dan Abu Quraib ni dia sekali. Sebab dia satu batch. Dia satu batch dia anggap satu. Okey. Dia satu batch dia anggap satu. Naam. Walahu fihi syaikhan qarana bainahuma al-ittifaq fi kayfiyat at-tahammul wa sighat al-ada' wa fihi at-tahdith wal an'anah. Nah, bahawa perawi semua perawi jamaah kecuali Abu Bakar bin Abi Syaibah. Saya kata Bukhari, salah satu cari selalu tersasul. Abu Bakar bin Syaibah ni semua kitab Sittah ambil daripada ni kecuali Tirmizi. Abu Bakar bin Abi Syaibah. Okey. Dan Abu Quraib tu kita sebut tadi lah, Masyayikh Tis'ah tu. Sanad ini semua orang Kufah. Masya-Allah. Sanad ni sanad Kufiyin. Sanad Kufiyin. Naam. Dan hadis ni ada riwayat tabi'in daripada tabi'in, iaitu Salamah, tabi'in yang sederhana, tabaqah keempat daripada Quraib, tabaqah yang kedua ataupun ketiga. Naam. Dah selesai sanad hadis. Selesai sanad hadis. Masya-Allah. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, daripada Ibnu Abbas, bahawa Nabi SAW qama min al-lail. Itu Nabi SAW bangun. Dia sebut mina tu, qama min. Maksudnya tak beritahulah waktu malam tu waktu bila, min al-lail. Okey, kalau tuan tengok bahasa Arab tu kan. Kenapa dia kata min al-lail? Kenapa sebut min? Maksudnya min al-lail. Kenapa tak qama lailan? Sebab apa? Sebab min maksudnya sebahagian. Maksudnya sebahagian. Maksudnya bukanlah bangun sepanjang malam. Maksudnya ada satu waktu tu Nabi terbangun. Okey. Faqada hajah. Tapi sebahagian ni kata min ni maksudnya fi. Terbangun pada waktu malam. Ada yang kata min ni juga maksudnya ialah fi. Yakni qama fil lail. Terbangun pada waktu malam. Dulu boleh. Faqada hajatahu, maka Nabi pun menyelesaikan hajatnya. Faqada hajatahu, Nabi, nampak tak bahasa Arab dia? Faqada hajatahu, Nabi menunaikan hajatnya. Dekat sini dia kata buang air kecil. Dia kata apa yang menyebabkan dia kata buang air kecil? Tapi tak kata buang air besar. Okey. Jadi kata Ibnu Abbas, kata pensyarah hadis, kata yang boleh tengok ni ialah Nabi SAW. Kata boleh nampak ni ialah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah bersama Nabi SAW. Jadi kat sini terjemahan faqada hajatahu ni, buang hajat ni, buang air kecil ni boleh kita petikaikan lah, bukan petikai, maksudnya bukan semestinya buang air kecil. Dalam bahasa Arab je qada hajatahu. Nabi menyelesaikan hajatnya. Lebih tepat lagi kalau kita terjemahkan dengan menyelesaikan hajatnya. Jadi kalau masa buang hajat kan, jadi kalau kita menyelesaikan hajat tu sama ada air besar, buang air besar ataupun air kecil lah kan, betul tak? Tapi sebagai syarah kata kemungkinan juga maksudnya jima'. Okey. Jadi mana-manalah. Okey. Wallahu ta'ala alam bisawab. Okey. Tapi nampak zahirnya buang air besar dengan buang air kecil. Nampak zahirnya buang air besar dengan buang air kecil. Tapi kenapa Syekh
Tapi mana lebih tepat? Dekat sini Syekh Muhammad Adam Al-Ethiopi dia merajihkan pendapat yang lebih tepat itu ialah buang air kecil. Dia kata buang air kecil tu lebih tepat lah. Okay. Kenapa dia kata begitu? Sebab datang riwayat lain dalam hadis tadi, hadis yang ke belakang ni 763 dari Kitabus Salah, daripada sama dia kata bitu fi baiti khalati Maimunah. Dia kata aku tidur di rumah makcik aku Maimunah. Maimunah binti Al-Harith. Kan? Okey. Makcik dia Maimunah. Kerana ibu dia Ummul Fadl itu adik-beradik dengan Maimunah. Okay, sebab tu biasa Nabi nak kahwin dengan Maimunah dulu, yang duk bincang dengan Nabi SAW ialah Abbas. Okey. Fabaqitu kaifa yusalli Rasulullah SAW, maka aku tak tidur malam masa tu. Ini yang saya dah sebutkan dalam buku saya, iaitu ihfazillah, jagalah Allah, Allah jaga kamu. Maka aku tak tidur malam masa tu. Ini kisah yang kita pernah sebutkan dulu kan, macam Ibn Abbas ni, Allahu Akbar. Bahrul Hibr, Hibrul Bahr. Hibr iaitu maksudnya dia ni dakwatnya ilmu umat Islam, dan juga bahr, juga lautan ilmu umat Islam. Dia ni masa ni umur dia 10 tahun masa ni, tapi dah tidur rumah Nabi SAW sebab nak belajar cara Nabi SAW qiyamul lail. Allahu Akbar. Sebelah cerita sebelum ni, tapi nak cerita sekali lagi bagi para pendengar yang baru. Bayangkan dia nak tidur dekat rumah Maimunah. Kalau kita tanya balik, macam mana Nabi tahu, macam mana Ibn Abbas tahu Nabi bangun malam dan masuk muka dan sumpah dengannya? Mestinya dia duduk dengan rumah Nabi SAW. Duduk rumah Nabi, dan dia ni Ibn Abbas ni bijak. Dia tak nak duduk kat rumah isteri Nabi yang lain. Sebab kalau duduk rumah isteri Nabi yang lain, itu bukan mahram dia. Jadi dia cari mahram dia. Mahram ni makcik dia. Yang lagi menarik lagi, dia bukan pergi mana-mana malam kat rumah makcik dia. Dia cari malam, dia tanya mak dia sendiri, bilakah waktu yang sesuai. Jadi ibu dia ni ibu yang bijak. Dia tahu anak ni datang nak tidur rumah Nabi sebab nak belajar sunnah Nabi cara qiyamul lail. Dan ibu ni dia cadangkan pada malam yang Maimunah haid. Bila malam Maimunah haid, kenapa tuan-tuan? Supaya malam tu Nabi bolehlah bersama dengan Maimunah. Okey. Bila Nabi Maimunah haid, Nabi tidaklah bersama Maimunah. Bila tak bersama Maimunah, Ibn Abbas bolehlah tidur. Sebab kita kena ingat rumah Nabi ni satu bilik je, hujurat je, bukan banyak-banyak bilik. Seganlah kan. Jadi itu bijaknya dia, Ibn Abbas, masya-Allah. Semoga Allah Ta'ala balas Ibn Abbas, masya-Allah, atas kebaikannya menyampaikan hadis kepada kita ni. Allahu Akbar. Ibn Abbas, habrul ummah. Semoga Allah Ta'ala merahmati. Radiyallahu anhu ya Allah. Dan aku bangkitkanlah bersama kami bersama dengan Ibn Abbas. Ya Allah, bangkitkanlah kami bersama dengan Ibn Abbas, bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi masa kisah tadi, dia tidur dengan rumah Maimunah tadi, kaifa yusalli. Jadi aku tak tidur malam tu sebab aku nak tengok macam Nabi salat. Fabala, maka Nabi kencing. Fa ghasala wajhahu wa kaffaihi. Nabi bangun, Nabi kencing, basuh muka, basuh tangan, kemudian Nabi tidur balik. Jadi kata Syekh Adam Al-Ethiopi, berdasarkan riwayat yang tadi, pendapat yang kata jimat tu tak sahih. Bal batil. Okey. Tak logik lah macam mana Nabi boleh bersama dengan isterinya. Nabi bersama dengan isterinya pada ketika Ibn Abbas ada dalam rumah tersebut. Jadi kata Syekh tak boleh. Dan begitu juga terbatallah pendapat yang kata sebenarnya bukan Ibn Abbas sendiri yang nampak. Sebenarnya Ibn Abbas tanya isteri-isteri Nabi yang lain. Sebab di sini nampak hadis yang riwayat Muslim, kita akan jumpa nanti dalam
kitabus salah. Jadi walhasil, jadi kesan daripada hasil daripada ini menunjukkan bahawa yang Nabi menunaikan hajat ini bukannya hadas besar. Itu kita nak. Itu yang kita nak tu. Bukannya hadas besar. Bila bukan hadas besar, okey, maka dia menunjukkan bahawa Nabi SAW dia tidur, baginda tidur kembali lepas buang air kecil tanpa berwuduk. Tanpa berwuduk. Okey. Jadi tak boleh kata hadis ini dalil bahawa bolehnya orang junub tidur tanpa junub ni hadas besar lah, tanpa mandi dulu. Sebab ini bukan dalilnya. Ataupun berwuduk dulu. Maka siapa yang kata macam tu jauh. Sebab apa? Ini bukan hadas besar. Jadi hadis ni nak tunjuk apa pengajaran hadis nak kata bahawa kalau kita, maksudnya boleh tak tidur dalam keadaan tak berwuduk? Itu cerita dia boleh. Itu kesimpulannya. Boleh tak tidur dalam keadaan tidak berwuduk? Jawapannya boleh. Apa dalilnya? Hadis. Walaupun al-afdal, tak syak lagi, afdalnya adalah berwuduk. Sekali lagi, kan kita bincang. Ni dah kita bincang dalam kitab Umdatul Ahkam. Kaedah. Benda yang Nabi buat sekali dengan benda yang Nabi buat selalu. Mana yang sunnah? Nabi buat selalu. Apa itu buat sekali itu, apa dia? Itu tak menunjukkan keharusan. Itu pun sunnah juga. Tapi itu bawa kepada hukum harus, boleh. Maksudnya kalau kita tanya apa hukum tidur tak ada wuduk? Boleh, harus. Tapi afdalnya ambil wuduk. Nah. Afdalnya ambil wuduk. Bukannya sunnah tak ambil wuduk. Jadi saya sekali-sekala saya tak nak ambil wuduk lah sebab sunnah. Ini salah faham. Ini salah faham. Ini sama macam kes waktu solat. Kes waktu solat. Sebagian orang dia sengaja lewatkan solat subuh. Kita tanya balik, kenapa dia lewat solat subuh? Sunnah. Itu bukan begitu maksudnya. Bukan begitu maksudnya. Ini setengah orang salah faham. Bila bangun awal dia sengaja lewat ke sembahyang subuh. Okey. Sebab apa pernah berlaku Nabi SAW sembahyang lewat? Salah tu. Itu kan kejadian baca dalam khutbah. Masa khutbah, makmum boleh bercakap dengan imam. Tetapi apakah sunnah bercakap dengan khatib? Bukan makmum dengan imam, khatib. Ini pernah sekali. Ustaz Ali pada sebut sekali. Dari isu ni. Dia silap faham. Dia kata, kita ni disunnahkan bercakap dengan khatib ketika khutbah Jumaat. Salah tu. Berlakunya kejadian, sebahagian sahabat bercakap dengan Nabi ketika dalam khutbah. Bukan maksud itu sunnah, maksudnya boleh. Ketika imam tanya makmum ketika khutbah, makmum tu dia jawab. Okey. Masa macam Nabi tengah khutbah, tiba-tiba seorang sahabat masuk, dia terus duduk tu. Jadi ada yang sebut macam ni, dia kata sunnah bercakap. Allah Ustaz. Okey. Jadi benda ni kena betulkan balik, akhi. Macam ada dalam kes ni, bukannya kita kata sunnah tidur. Sunnah juga tidur tak ada wuduk, salah. Yang sunnahnya ialah ambil wuduk. Kalau berdasarkan hadis Rasul, idza akhadta majja'aka innaum falatawadda wudu'aka lis-salah. Bila kamu nak ambil tempat kamu untuk tidur, maka berwuduklah macam kamu nak salat. Bahkan yang kita berdapat daripada hadis ni adalah bahawa bersucinya kita, jadi kita ni lepas kita kencing malam, bagusnya kita basuh tangan dan basuh muka sekali, kemudian baru tidur. Walaupun lebih sempurna adalah wuduk lah. Jadi kalau tak boleh, basuh muka, basuh tangan sahaja. Sebelum hadis Bara' bin Azib, idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah. Thumma ja'ala shiqqal ayman. Kemudian baringlah di sebelah kanan dan baca doa, Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik
wa fawwadtu amri ilaik. Kan baca, amalkan doa ni Nabi SAW, sahabat-sahabat sekalian, doa Nabi SAW ni, iaitu Nabi dia kata pada Bara' bin Azib, dia kata idza ataita maj'aka fatawadda wudu'aka lis-salah. Maka bila kamu nak ambil tempat kamu untuk tidur, maksudnya bila kamu nak tidur, maka berwuduklah seperti kamu wuduk nak salat. Kemudian berbaringlah, thumma ittaji' thumma ittaji' ala shiqqikal ayman, iaitu baringlah pada lambung kamu sebelah kanan. Kemudian bacalah, thumma qul, kemudian bacalah, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bikitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Nabi kata, siapa baca doa ni, kalau dia mati malam tu, mata alal fitrah, mati di atas fitrah, bersih, tak ada dosa, kosong macam baru lahir. Sebenarnya hadis Nabi SAW dia kata, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang lahir itu dia lahir di atas fitrah. Habis tu apa faedahnya pula kalau tak wuduk basuh muka dengan basuh tangan? Kata Imam Nawawi rahimahullah, wal hikmatu fi ghusl wajhi idhabun nu'as wa athar an-naum, iaitu hilangkan ngantuk, kesan-kesan tidur dan juga kesan-kesan mengantuk. Wa amma ghusl yad, basuh tangan. Basuh tangan pula kenapa? Mungkin ada something dekat tangannya. Okey. Jadi kesimpulan daripada hadis ni, kata Syekh Muhammad Adam Al-Ethiopi rahimahullahu ta'ala, fihi anna an-nauma, jadi pada hadis ini menunjukkan bahawa tidur ba'dal istiqaz, lepas terbangun pada waktu malam tidak makruh. Maksudnya kalau kita bangun pukul 3 pagi, terbangun belum lagi nak qiyamul lail, kita tidur balik, makruh tak? Tak makruh. Tak makruh, tidak dibenci Nabi buat. Jadi hadis ni rahmat bagi kita lah. Kadang-kadang kita nak bangun qiyamul lail, tapi kita nak qiyamul lail pukul 3, nak qiyamul lail pukul 4.30, pukul 5 contohnya. Bangun pukul 3, awal lagi, tidur balik lah. Apakah tidur balik itu satu benda kesalahan? Tidak. Betul, qad jaa, sebab tu kata Syekh mengkritik, ada sebahagian kritik Syekh sebut, ada sebahagian ulama salaf yang zuhadis salaf memandang bahawa perbuatan tersebut adalah makruh. Maksudnya terbangun, dah terbangun pukul 4, tidur tak qiyamul lail, tidur balik, makruh dia kata. Habis tu macam mana? Jadi kemungkinan ni kata Syekh ni dia ahli sunnah, dia beradab dengan salaf. Bukan kata pendapat ini tidak benar, pendapat ini batil. Tak. Dengan salaf mana cakap macam tu? Hormatnya ulama hadis, ulama ahli sunnah pada salaf, dia tak cakap macam tu. Dia kata macam mana? Dia kata la'allahum, kemungkinan mereka itu aradu, bermaksud makruh tadi untuk siapa? Man lam ya'man istighraq, orang yang dia rasa memang dia tak boleh, dia akan tertidur, terlena tidurnya. Istighraq fi an-nawm bihaitsu yafutuhu wadhifatuhu, dia terlepaslah dia punya apa yang sepatutnya dilakukan, itu qiyamul lail. Wala yakunu mukhalifan lima fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah bertentangan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'man min fawati awradihi wa wadhifatihi. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia tidak balik, semua yakin bahawa Nabi tidak akan terlepas
daripada qiyamul lailnya, daripada zikirnya, daripada wirid-wiridnya. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi hadis ni ringkas, insya-Allah detail nanti masa kita bersolah. Ibn Abbas cerita macam mana mula-mula dia nak pergi rumah Nabi, kemudian apa Nabi buat, Nabi buat apa, Nabi ambil apa dulu masa bangun tu. Lepas Nabi bangun ambil tu, Nabi buat apa yang Nabi baca ketika terbangun, Nabi wuduk, Nabi qiyam dengan Nabi dengan Ibn Abbas, Nabi tarik Ibn Abbas pergi ke kanan. Banyak panjang kisahnya. Hadis tu panjang, mutawwalan, insya-Allah pada babnya biiznillah taala, insya-Allah. Okey. Baik. Barakallahu fikum. Jadi inilah dia hadis ni. Sebab apa hadis ni? Iaitu pertama, boleh tidur dalam keadaan hadas kecil. Yang kedua, yang afdal tidur dalam keadaan berwuduk. Yang ketiga, jika terbangun dan membuang air kecil, digalakkan, disunahkan kita basuh muka dan basuh tangan jika tidak mahu berwuduk. Basuh muka dan basuh tangan. Yang keempat, tidak makruh tidur kembali lepas buang air kecil pada waktu malam. Yang kelima, hukum tidak makruh tadi adalah bagi orang yang dia boleh terbangun balik untuk qiyam dan juga zikir-zikirnya. Adapun jika dia tidur balik, dia terlepas, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dan ini berbeza dengan hukum salat fardu. Salat fardu lain. Kalau salat fardu dalam kitab-kitab Syafi'iyah dia dah detailkan. Kalau tidur dah masuk waktu, kalau tidur dan dia yakin dia boleh bangun, maka tidurnya tak makruh. Okay. Kalau dia tidur dan keadaan dia yakin tak boleh bangun, tapi dia yakin ada orang akan kejutkan dia, maka dia juga tidak makruh. Tapi kalau dia tidur dalam keadaan dia tahu dia ni akan terlajak solat, kemudian dia akan tak ada orang nak kejutkan dia, maka yang ni tak boleh. Macam ni tidur makruh ketika dah masuk waktu solat. Ketika dah masuk waktu solat, kalau sebelum lain cerita, dah masuk waktu solat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Termasuk bab seterusnya. Kita tengok dulu apa huraian Imam An-Nawawi rahimahullah. Ada tak komentar Imam Nawawi kat sini? Bab bolehnya tidur dalam keadaan junub dan disunahkan berwuduk setelahnya serta mencuci kemaluannya apabila hendak makan, minum, tidur dan kembali berjima. Sama tadi bab jawazin naumil junub. Bab boleh tidur kalau okey. Tadi kalau orang kata ustaz, hadis tadi bukannya dalil bahawa orang junub boleh tidur tanpa berwuduk. Bagaimana pula bab ini? Bab ni cerita pasal boleh pula kalau dekat junub kita boleh tidur, tapi disunahkan berwuduk. Jadi kita akan bincang apakah makruh kalau tak wuduk dulu, ataupun haram. Nanti kita akan tengoklah. Boleh ke orang yang junub dia tidur tanpa mandi dulu? Kalau tak mandi, apa yang dia kena buat? Apakah wajib dia wuduk sebelum tidur? Jadi insya-Allah yang ini kita akan bincangkan dalam hadis akan datang biiznillah taala. Okey, biiznillah taala. Tuan-tuan, ana mohon untuk menamatkan kuliah hari ini sedikit awal kerana keadaan hari ini terlampau sibuk hari ini, insya-Allah. InsyaAllah kita akan jumpa lagi kerana petang ni saya ke program di Pesta Buku di Kuala Lumpur dan insyaAllah Baitul Rahmah Publication, iaitu kita punya penyertaan pertama kita dalam Pesta Buku Kuala Lumpur. Jadi agak ni, jadi saya mohon kepada pihak penganjur untuk menghabiskan awal sikit kuliah hari ni.
Saya mohon maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah kita akan sambung lagi bi'idznillah ta'ala dalam kelas minggu depan bi'idznillah ta'ala dalam bab ni. Bab boleh tidur keadaan junub dan disudahkan berwuduk setelahnya. InsyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.